Baik, kami masih lagi bermain dengan angka sejak sebelum pembentakan bajet lagi pada hari Jumaat yang lalu. 3 hari sebelum itu kami dalam dalam prabajet lagi telah bermain dengan angka-angka dan sehinggalah hari ini hari ke-9, jadi tinggal 3 malam lagi sebelum analisis bajet, pasca bajet ini kami tutup. Apapun, kami telah pun bawakan tentang beberapa strategi dan juga beberapa sektor dalam analisis bajet ini. Syed, buat apa tu Syed? Tengah bercakap ni Syed. Ya, ini kopi sedap tak ada GST ni. Tak ada GST? Tak ada GST. Manis ke tidak? Sebab ada rakan kita yang bimbang teh tarik esok tak manis. Gula tak ada GST. Gula tak ada GST. Jangan risau. Okey, itu kita tinggalkan dulu. Kawan kat mana tu? Macam mana dia boleh tak faham GST ni? Itulah kan. Jadi apa-apa Syed, kita dah bercakap tentang pelajaran, sektor pendidikan, kita dah bercakap tentang pengangkutan dan infrastruktur. Kita semalam dah bercakap juga tentang keselamatan awam. Dan GST juga dah berpuluh kali kita bercakap sejak diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada bajet yang 2014 di mana GST akan dilaksanakan pada 1 April setahun yang lalu. Kita dah bercakap tentang GST. Malam ni mungkin kita akan bercakap juga tentang GST. Dan yang paling penting, rasionalisasi subsidi tu. Ya. Dan kat situ saya nampak angka 20 sen. Sejak 1 Oktober yang lalu diumumkan perasionalan subsidi 20 sen. Rakyat marah, Syed. Ya. Itu dapat kita lihat bukan saja di kedai-kedai kopi yang kita dengar. Masih marah sehingga hari ini? Ya, masih marah. Dan di laman Facebook milik Najib Razak, kalau kita dapat saksikan, saya tak tahu bagaimana agaknya Amat Berhormat Perdana Menteri mendepani perkara ini. Bila mana dikatakan 20 sen Najib, 20 sen Najib, 20 sen Najib. Dan dinyatakan juga di sini, ya, berhenti menyusahkan rakyat. Berhenti menyusahkan rakyat. Itu adalah suara hati rakyat tentang rasionalisasi subsidi yang dikurangkan 20 sen pada 1 Oktober yang lalu. Ini yang sedang disaksikan ni. Pautannya di mana ini? Tanya ini Najib Razak. Jadi anda sendiri kalau tak percaya, lari Najib Razak dan lihatlah komen-komen rakyat Malaysia yang pada ketika ini saya rasa berada di luar batasan biasa. Ya. Jadi malam ni kita perlukan jawapan, Syed, bagaimana agaknya bahagian menteri-menteri kabinet, ya, menteri-menteri yang menguruskannya untuk menjawab. Berhentilah menyusahkan rakyat. Dan untuk itu, bagi anda juga yang bersama saya, bersama Syed Munawar, boleh hubungi kami 03-2282-9062, 03-2282-9062 untuk bercakap bersama tetamu. Tapi bagi Syed, 20 sen terasa atau tak? Jujur Syed. Sejujurnya saya tidak begitu merasakan. Tapi saya rasa yang harus kita ladeni, harus kita tangani adalah keresahan bottom 40 yang seharusnya kelompok yang terbeban ini, ya. Kerana dia bukan setakat 20 sen tu Suhaimi. Isunya adalah kesan 20 sen itu bagaimana kepada produk-produk barangan lain. Kerana dia timbal balasnya 20 sen naik seliter, 20 sen naik dekat teh tarik. Itu kesan yang menimbulkan. Manis jadinya. Isunya adalah isu penguatkuasaan, isunya adalah isu kawalan. Dan kita bertanya dengan tetamu pada malam ini. Suhaimi ada lagi? Boleh saya perkenalkan tetamu? Silakan Syed. Yang penting sekarang bagi saya membawa pendirian rakyat. Rakyat lain sengsara. Macam atas dasar laut bagi mengesan serpihan pesawat terbabit. Namun sehingga kini tiada satu pun serpihan ditemui walaupun usaha pencarian dilakukan secara meluas. Malaysia terus menggesa masyarakat antarabangsa melaksana sistem pengesanan dan pemantauan penerbangan secara tepat masa. Gesaan itu diulangi sekali lagi Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, ketika berucap dalam persidangan penuh Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU di Busan, Korea. Ujar Datuk Seri Ahmad Syabri, tragedi MH370 100 km di barat Australia hari ini. Manakala kapal ketiga Fugro Equator masih lagi melakukan pemetaan kawasan di zon pencarian itu dan akan menyertai operasi berkenaan sebaik sahaja ia selesai, mungkin minggu depan atau minggu berikutnya. Usaha pencarian di dasar laut disambung semula pada awal bulan ini selepas ditangguhkan selama 4 bulan ketika pemetaan zon pencarian seluas 60,000 km persegi itu dilakukan. Setakat ini, kapal Go Phoenix sudah melakukan pencarian di kawasan seluas lebih 1,200 km. Kapal pencarian itu menarik alat sonar yang digelar Towfish di dalam air kira-kira 100 meter. Dia kuat apabila ITU telah menerima cadangan 4 daripada 5 rantaunya bagi tujuan itu. Ia telah mencerminkan masyarakat antarabangsa telah mengambil langkah positif untuk menetapkan standard antarabangsa bagi pemantauan data penerbangan secara tepat masa. Tambah Datuk Seri Ahmad Syabri, Malaysia meletakkan harapan tinggi pada persidangan ITU kerana percaya ITU mampu membuat perubahan bagi memastikan perjalanan udara lebih selamat dengan ICT.
ITU merupakan agensi Pertubuhan Bangsa Bersatu yang bertanggungjawab menyelaraskan, menguruskan dan sebagai badan pengawal bagi isu berkaitan ICT. Dan MH17 telah mengalih perhatian dunia terhadap pentingnya peranan ICT dalam industri penerbangan. Oleh itu, katanya teknologi pada masa kini sepatutnya dapat menghantar data daripada pesawat termasuk daripada kotak hitam secara tepat masa. Malah pengesanan lokasi kotak hitam yang diguna pakai pada masa sekarang dianggap sudah tidak relevan kerana ia adalah teknologi era 60-an. Beliau pertama kali mencadangkan perkara itu kepada ITU pada persidangan pembangunan telekomunikasi dunia di Dubai pada Mac lalu, beberapa minggu selepas kehilangan pesawat MH370. Kenyataan dasar Malaysia dilihat sebagai gesaan masing-masing. Jabatan Hutan Sarawak dan Sarawak Forestry Corporation SFC sedang giat memantau sebarang kegiatan membalak secara haram di seluruh negeri. Setakat ini, tindakan telah diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab melakukan aktiviti pembalakan haram di dua taman negara di negeri ini, iaitu Taman Negara Maludam di Miri dan Taman Negara Bukit Tiban di Bintulu. Ambaran keras juga diberi kepada pihak atau syarikat yang cuba membuka ladang di atas tanah hak adat Bumiputera yang belum mendapat kelulusan Jabatan Tanah dan Sewe Sarawak. Berkut kuasa serta merta, Kerajaan Sarawak membekukan sementara pengeluaran lesen pembalakan baru bagi mengekang aktiviti pembalakan haram dan penerokaan hutan tidak terkawal yang menyebabkan kerugian banyak hasil negeri selain kemusnahan alam sekitar. Pada masa sama, pemegang lesen pembalakan di Sarawak diberi amaran agar mematuhi syarat lesen masing-masing atau berdepan tindakan pihak berkuasa termasuk menarik balik lesen membalak mereka. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan ketika mengumumkan perkara itu berkata kerajaan sedang memantau syarikat pemegang lesen membalak di negeri itu yang melanggar syarat dalam lesen. Sekali kita isi 40 liter. Okay. Orang kaya 100 liter, orang sederhana dan pendapatan sederhana rendah 10 liter. Yeah. Orang kaya dapat lebih banyak subsidi daripada orang yang sederhana dan sederhana rendah. Yeah. Sepatutnya subsidi bagi pada siapa, saudara saya? Orang yang susah saja. Orang susah patut dapat subsidi. Kenapa subsidi kali ini orang yang lebih kaya yang dapat lebih? Okay. Kalau subsidi tepung, satu minggu orang kaya boleh guna 1 kilogram tepung, orang miskin guna 1 kilogram tepung. Tepung ada subsidi. 1 liter minyak masak orang kaya guna satu minggu dan juga orang miskin guna 1 minggu. Subsidi jumlah untuk orang kaya dan orang miskin lebih kurang sama. Namun subsidi minyak 10 liter orang miskin guna, 100 liter orang kaya guna kerana mereka banyak kereta dan mereka sisi lagi besar dan mereka tak tahu pun ada subsidi. Kerana apa disuruh driver dia untuk isi. Dia tak perasan, dia tak tahu, dia tak terima kasih, dia tak kira pun ada subsidi atau tidak untuk petrol itu. Oleh kerana itu, mereka tidak layak untuk menerima subsidi dan dasar ini adalah dasar yang tidak cerdik. Saudara saya. Walaupun ini dasar tidak cerdik, Datuk menjelaskan panjang lebar, rakyat menganggap ini melanggar janji manifesto yang mengatakan dahulu tak akan naik. Tiba-tiba dinaikkan, Datuk. Bagaimana ini boleh dijelaskan? Dimuat naikkan juga di Facebook. Janji dicapati, Datuk. Mana janji yang patut ditepati tapi janji dicapati. Saya garuk kepala sikit. Datuk Najib kata tidak menaikkan harga minyak. Datuk Najib memang tidak menaikkan harga minyak melebihi harga pasaran. Tapi pada 1 Oktober harga pasaran minyak dunia turun. Ya, memang harga pasaran minyak dunia turun. Daripada RM2.70 ke RM2.58. Memang turun. Harga minyak sebenar di Malaysia pun turun. Memang turun, Suhaimi. Tetapi harga minyak bersubsidi di Malaysia yang naik. Pengurangan subsidi. Itu beda. Kerana kita tarik subsidi, maka harga minyak bersubsidi sahaja yang naik. Tidak lagi melebihi harga pasaran. Oleh kerana itu, Datuk Najib janji tidak menaikkan harga minyak. Tidak menaikkan harga minyak melebihi harga pasaran. Tapi sudah tentulah tidak masuk akal kalau kita meletakkan harga tinggi daripada pasaran. Itu sebuah logik yang kata orang taken, granted. Tetapi paling tidak sama paras dengan harga pasaran. Suhaimi dah berdiri. Kenapa 20 sen, Datuk? Kerajaan suka dengan 20 sen. Dalam bajet 2014, pengurangan subsidi gula 20 sen juga. Mungkin Suhaimi untuk 20 sen juga. Kenapa 20 sen?
Kenapa tidak terus? Okey, kalau dijanjikan 10 sen, 20 sen, 30 sen, maksimum makin terus. Panas. Minum dulu boleh? boleh. Kita ada bagi kopi istimewa. Kenapa 20 sen? Bagaimana menentukan nilai 20 sen tu, Datuk? Pada 1 Oktober tahun 2013 pun 20 sen. Pada 1 Oktober tahun 2014 20 sen. 20 sen ini dengan penarikan 20 sen kita dapat 900 juta tahun ini. 900 juta daripada orang kaya, Suhaimi. Suhaimi di sini. 900 juta tahun ini daripada orang kaya kita nak bagi pada orang miskin. Tak suka ke Suhaimi? Bolehlah. Suami gaji dia besar. Tersentak dia untuk jawab. Lagi besar. Pada tahun hadapan 20 sen itu nilainya 4 bilion. 4,000 juta. Jadi pada tahun ini campur tahun hadapan 4.9 ribu juta daripada penarikan subsidi 20 sen itu dan kita kembalikan pada rakyat. Kerajaan tidak membazir duit kerana kerajaan tak cukup duit. Itu sebab kita panggil defisit. Defisit 3% pada tahun hadapan, defisit 3.5% pada tahun ini. Apakah maksud defisit? Belanja lebih banyak daripada pendapatan. Jadi wang yang kita dapat daripada penjimatan subsidi daripada orang kaya itu kita serah kembali kepada orang yang memerlukan. Siapakah orang yang memerlukan? Yang pertama nelayan. Nelayan memerlukan. Daripada 200 kita naikkan jadi 300. Nelayan sampan, kumpulan A. Kemudian siapa lagi yang memerlukan? B dan C. Daripada 200 pada 250. Ada lagi nelayan darat tak pernah kita dengar. Sebelum ini kita tak pernah tolong. Kita bantu mereka, nelayan sungai, nelayan yang buat aquaculture apa semua ni dapat RM200 tiap-tiap bulan. Kenapa nelayan itu kita bagi RM300 tiap-tiap bulan? Kerana apa? Kerana mereka 4 bulan tak boleh pergi ke laut. Pada ketika itu anak makin ramai. Syed. Nelayan ni banyak protein tu, anak ramai. Itulah. Dan satu lagi ke mana perginya? 4.9 bilion itu ke mana perginya? Harga getah turun. Pembangkang kata GST ni getah sekerap turun. Orang Johor kata GST ni geng songkok tinggi. Pembangkang kata gasak sampai tombang. Wah, macam-macam dia gelarkan kita. Oleh kerana harga getah turun, maka kita menyediakan harga lantai. Harga lantai untuk pekebun-pekebun getah yang lebih kurang 450,000 di luar sana. Getah ini terlalu dekat dengan hati saya sebab saya anak penoreh getah. Saya bukan anak orang kaya, saya anak orang penoreh getah, jadi saya ingin membantu orang-orang yang miskin. Datuk Najib nak membantu orang-orang miskin, jadi kita gunakan wang itu 100 juta. Tadi kita dapat 900 juta kan? 100 juta itu guna untuk menyediakan harga lantai. Maknanya kalau turun lagi bawah, turun pada itu akan ditampung oleh kerajaan. Dengan 100 juta itu. Dan kelapa sawit tua. Kelapa sawit tua kena tebang. Kerana kelapa sawit tua dia tak banyak buah. Oleh kerana itu kena tebang kelapa sawit itu. Saya dah tebang getah, keluarga saya tanam kelapa sawit. Kelapa sawit yang tua itu perlu ditebang dan kita sediakan bantuan untuk tanam semula kelapa sawit. Perkara sekecil ini pun Datuk Najib fikirkan untuk membantu rakyat. Malam jalan gelap gelita pergi kampung. Sebab tiang lampunya tu masalahnya ni Datuk, ketika pembentangan yang amat berhormat Perdana Menteri katakan mendirikan tiang elektrik. Jadi wayar elektriknya mana? Tiang elektrik itu masalahnya. Nanti kita masih tentang 20 sen. Kalaulah kerajaan prihatin, mengapa 20 sen itu dinaikkan 3 hari sebelum orang nak balik kampung raya, Datuk? Ini saat-saat yang sangat sensitif, Datuk. Menimbulkan kerajaan tidak mempertimbangkan 3 hari lagi ni. Ada ini yang semua soalan-soalan maut. Kau orang nak kenakan saya mana ni? Ada yang kata nak balik kampung 3 hari ni tiba-tiba naik 20 sen. Saya balik naik bas hari tu saya. Dia kira macam ni. Dia kira subsidi ini dikira bulanan. Bulanan. Dia selama 30 hari kerajaan membayar syarikat minyak. Kerajaan membayar syarikat minyak tahun sudah 23.5 bilion ni kita bayar. Kita bayar pada syarikat minyak dan kiraan itu ikut bulan. Tidak bolehkah ditangguh sehingga selepas hari raya supaya simpati itu kurang nampak keprihatinan kerajaan? Itu satu. Sebab sebelum raya pun orang bantai, lepas raya pun orang bantai, sebelum bajet orang bantai, lepas bajet pun orang bantai. Tidak ada waktu yang sesuai. Maka kita kalau tak nak orang bantai, kita tahu ada seorang pemanggil di talian. Kita tak tahu dia nak bantai. Saya nak beritahu bahawa kita menegakkan keadilan. Barisan Nasional ini ingin menegakkan keadilan iaitu memindahkan daripada subsidi pukal kepada orang yang lebih kaya dan berada kepada bantuan rakyat miskin. Ini adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan? Jadi kita memberikan subsidi itu kepada kumpulan yang memerlukan dan kita ambil subsidi itu daripada kumpulan yang tidak memerlukan. Yang menegakkan keadilan bukan Parti Keadilan tapi Barisan Nasional. Air mata saya mengalir malam ni, tak tahu kenapa. Dia sedih sebab dia tak boleh balik raya naik 20 sen tu dia naik bas. Seorang pemanggil. Seorang pemanggil talian. Hello.
Hello, Assalamualaikum saudara Suhaimi ya. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Muhammad Khair Yusof dari Taiping Perak. Encik Muhammad Khair. Pandangan, soalan ringkas dan padat? Cuma bila saya bercakap tentang, saya cuma nak cakap tentang bila kenaikan 20 sen harga minyak yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ni. Saya merasakan bahawa mungkin pelbagai pendapat dilontarkan oleh masyarakat tentang kenaikan tersebut. Tapi bagi saya merasakan bahawa kalau boleh kerajaan boleh introduce, kenangkan mungkin sistem kupon ataupun voucher kepada mereka yang berhak untuk mendapat subsidi minyak petrol tersebut. Kerana kalau kita lihat bahawa pengguna dalam negara kita kebanyakan mereka menggunakan motosikal, kereta yang bersisi kecil seperti kancil dan sebagainya. Sepatutnya mereka ini berhak untuk menerima subsidi. Jadi saya rasa kerajaan boleh introduce mungkin sistem kupon ataupun voucher yang tentu supaya mereka dapat menerima subsidi seperti yang sepatutnya mereka dapat. Jadi saya minta pencerahan ataupun komen daripada Datuk Ahmad Maslan sebagai Timbalan Menteri Kewangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk menjawabnya Datuk, lepas saya dapat kopi dulu. Lepas tu baru boleh jawab. Kita berehat dulu dan kembali selepas ini. Talian masih kami buka 0322829062. Jangan ke mana. Okey. Baik, kembali bersama kami. Apapun terima kasih terlebih dahulu kepada Suhail atas cappuccino. Set cappuccino, sana kopi kosong. So, baru dia boleh senyum tu. Boleh Tadi senyum. dia marah bukan main, dapat kopi sejuk. Kata orang kalau marah kena reda. Daripada berdiri kena duduk. Daripada duduk ada air minum. Mungkin lepas ni saya baring terus. Nak tegur. Kemarahan. Tiba-tiba slow pula. Tak apa Datuk, sekejap lagi saya bangkit semula. Tadi sebelum kita berhenti tadi, apa panggil kita Encik Mahir tadi memberikan satu cadangan. Cadangan ini juga kerap kita dengar, pemberian voucher. Malah minta dipanjangkan kepada pemberian voucher ketika BRIM itu sendiri. Mungkin boleh diperkenalkan kepada individu yang layak diberi voucher. Voucher minyak. Ya. Praktikal atau tidak? Apabila kita dah tarik 20 sen subsidi pada satu hari bulan, kerajaan telah mengumumkan dalam ucapan bajet Datuk Najib, beliau mengatakan bahawa lepas ini kita akan mengadakan sistem rasionalisasi subsidi. Mungkin yang 12,000 pendapatan ke atas tak layak untuk menerima subsidi. 3,000 dan ke bawah bagi subsidi penuh. 3,000 sehingga 12,000 tu adalah subsidi peratusan yang tertentu. Ini subsidi apa? Minyak sahaja ataupun minyak sahaja ya. Sekarang ini rakyat menerima 6 barang subsidi. Orang kaya, orang miskin menerima 6 barang subsidi. Mereka tak sadar. Pertama, diesel. Yang kedua, RON 95. Itu semua orang tahu. Yang ketiga, tepung. Orang kaya, orang miskin dapat. Orang sederhana pendapatan rendah dapat. Kemudian, gas memasak dapat juga. Gas memasak tu satu tong RM48. Sebenarnya. Tapi Kerajaan Barisan Nasional Baik diturunkan jadi RM28. Itu pada isu soalan nanti. Sekejap lagi saya nak tanya. Itu bukan 20 sen turun. 48 turun 28. RM20 turun. Kenapa tak ada orang timbul dalam Facebook apa semua? Terima kasih Datuk Najib bagi RM20 turun harga gas memasak. 20 sen macam nak runtuh dunia. Kita bagi RM20 subsidi. Kenapa tak ada seorang pun ucap terima kasih? Ya. Walaupun kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih itu, kerana kami ingin mendahulukan rakyat, kita turunkan harga gas memasak. Tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di kampung saya di Bunut Pontian, saya nak beritahu, ya. Dan keluarga isteri saya di Kuching, Sarawak, saya nak beritahu. Satu tong gas 16 kg itu, ya, mak ayah semua patutnya kena bayar RM48, tapi kita cuma bayar RM28. RM20 Kerajaan Barisan Nasional bagi subsidi untuk menurunkan. Semua orang dapat. Dan kemudian minyak masak. RM1 bilion subsidi setahun untuk kita menurunkan minyak masak. Dan juga beras ST15 juga kita bagi subsidi. Ada 6 barang kita bagi subsidi untuk semua orang. Tetapi yang saya kata yang rasionalisasi subsidi ini ialah rasionalisasi kepada subsidi yang tidak rasional. Apakah subsidi yang tidak rasional? Yang tadilah RON 95 dan juga kepada diesel. Orang kaya. Kepada orang kaya lebih banyak dapat daripada banding orang miskin. Subsidi itu tidak rasional. Itu sebab di belakang ini besar perkataannya rasionalisasi subsidi yang tidak rasional. Encik Mahir tadi tanya soal kupon, voucher, praktikal atau tidak?
Mungkin kita tak guna kupon voucher tapi mungkin menggunakan MyCard ya. Mungkin pada bulan Januari diesel dulu dibuat, kemungkinan pada bulan 6 akan dibuat petrol mungkin. Ya, orang yang kaya tak dapat, orang yang sederhana dapat sekian banyak dan orang yang berpendapatan rendah dapat subsidi yang penuh. Mungkin ya. Saya tidak mahu lagi mengumumkan kita sebab akan tunggu itu nanti. Kena tunggu. Cuma Datuk Seri, tarikhnya mungkin Januari dan Jun. Okey. Bila disebut soal ini merasionalisasikan subsidi yang tidak rasional, saya menafsirkan akan ada lagi kenaikan Januari, Jun seperti Datuk katakan untuk RON 95. Dia tidak naik, dia sebenarnya kita kurangkan subsidi lagi. 2 kali lagi 20 sen Januari, 20 sen Jun. Dia untuk diesel kemungkinan Januari dan untuk RON 95 kemungkinan pada bulan Jun ya. Jadi orang kata kena bagi notis, maka kita bagi notis lah ni ya. Saya kata kemungkinan dia boleh berubah atas keputusan kerajaan. Tapi saya hanya memberikan amaran awal. Kenapa tidak dijadualkan saja tu? Sebab ini jadual ni jadual ni Januari dan Jun. Jadual ya. And then please lepas ni boleh tak Datuk dari segi bila nak mengumumkan pengurangan subsidi tu ya, pihak kementerian sendiri bagi menteri-menteri sendiri jangan menafikan berdolak-dalik pada peringkat awal. Oh tak mungkin petang ni harga RON 95 akan dinaikkan. Tapi tup-tup 1-2 jam lagi dah keluar kenyataan media. Ini yang menyebabkan rakyat marah, Datuk. Ya. Oleh kerana itu saya ingin beri notis awal. Saya tidak mahu membuat pengumuman rasmi tapi notis awal. Januari dan Jun. Kemungkinan diesel untuk Januari dan Jun untuk RON 95. Semuanya untuk kebaikan. Orang yang tidak layak mendapat subsidi. Orang yang layak untuk dapat subsidi. Saya harap rakyat menyokonglah, sokonglah. Kenapa kita perlu bagi subsidi pada orang yang tidak layak? Dan jumlahnya itu jika dulu 2 bilion setahun, sekarang ini 2 bilion sebulan. Syed, 2,000 juta sebulan. Mana kita nak cari duit ni? Nak petik pada langit duit. 2,000 juta sebulan ni. Ya. Kerana uang itu kita boleh gunakan untuk rakyat. Kita pulangkan kembali kepada rakyat yang memerlukan. Ini dia. Kerajaan tak simpan duit, kerajaan pulangkan segalanya untuk kebajikan rakyat. Saya mohon penjelasan Datuk berkait dengan rasionalisasi Jun Januari itu adalah semata-mata berkait dengan subsidi minyak petrol. Petrol sahaja. Petrol sahaja dan lain, kemungkinan menggunakan MyCard, menggunakan sistem kad yang tertentu. Gas pembetulan RM20 tu tak ada lagi cadangan. Gas tidak ada tidak ada rasionalisasi subsidi sebab subsidinya rasional, tepung rasional, beras hancur, beras SD15 rasional, minyak masak setakat ini rasional. Tapi Datuk sedar bahawa gas yang 16 kg itu disasarkan pengguna isi rumah tetapi digunakan oleh industri. Itu satu bentuk herotan yang besar dalam subsidi. Perkataan herotan itu menarik. Kita akan menguatkuasakan. Ada kaedah untuk menguatkuasakan. Saya tahu rakyat di kampung, orang kawasan saya, orang di 222 parlimen di seluruh Malaysia ini mengkhawatiri kenaikan harga barang. Di Malaysia ini perlu diajar 3 jenis ilmu, Syed. Suhaimi. Ilmu pertama... Datuk sebut 3 ni saya gementar dah. Baru sembang tadi. Ilmu yang pertama ialah ilmu pengurusan keuangan. Jangan berbelanja lebih daripada pendapatan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ilmu kepenggunaan. Boykot kedai yang menaikkan harga barang. Dan kita guna Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Tangkap mereka itu. Tangkap mereka itu, penjarakan mereka itu. Setuju, Syed? Setuju. Kita penjarakan orang yang menaikkan harga barang sewenang-wenang. Setuju? Suhaimi setuju? Saya skeptikal sikit. Masuk dalam penjara, masuk muka depan surat khabar, berita pukul 8 tu masuk muka dia di hadapan kedai dia, tunjukkan kat mana, biar lingkup kedai dia kerana dia tidak bertanggungjawab. Saya skeptikal Datuk. Hari ini Datuk boleh bercakap, tapi dari segi pelaksanaan tu juga yang akan menjadi tanda soal rakyat. Mampu kalau di bajet juga yang Perdana Menteri dah membentangkan ada bahagian penguatkuasaan, tapi pelaksanaannya juga. Bukan semata-mata itu. Saya bimbang nanti pembangkang akan pantang mengatakan mangsa ataupun kulprit pertama haruslah penerima IPP. IPP itu bukan subsidi daripada kerajaan, itu kita cerita lain. Tapi kita bercakap soal akta pemaksimuman untung dan bukan subsidi kerajaan, dia hal lain. Satu perkara yang saya nak sebut di sini, kita mengambil ingatan yang cukup serius tentang harga barang. Yang pertama, yang diumum dalam bajet ini ialah kita akan bagi sejumlah peruntukan kepada NGO kepenggunaan. Mungkin CAP Pulau Pinang, mungkin FOMKA, mungkin Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Dia boleh ambil gambar kat mana-mana. Harga naik yang tidak menentu dan kita ambil gambar kedainya. Lepas itu kita bagi kepada penguatkuasa KPDN KK yang kita tambah orang penguatkuasaan itu. Memang tak cukup.
oleh kerana itu kita memerlukan pertolongan daripada Tok Pengulu, kita memerlukan pertolongan daripada Tok Kampung untuk melaporkan siapa-siapa yang menaikkan harga barang sewenang-wenang. Kita nak tangkap mereka itu, masukkan dalam penjara. Dua kali dah saya sebut. Dua kali penjara sebut, suami. Dua kali, cukup 3 kali rancangan habis. Mana boleh kita tarik subsidi 34 sen gula, maka harga gula naik 34 sen. Dengan 400 juta itu kita bina 30 klinik desa, 20 klinik satu Malaysia, dan kita dapatkan 1,600 jururawat baru. Tiba-tiba 30 sen naik air kopi ni. Mana boleh? Kenapa nak naik air kopi ni 30 sen? Minum dulu. Itulah. Yang malam ni saya belanja, Datuk. Kenapa nak naik air kopi ni 30 sen? Tak wajar. Adakah dia masukkan 1 kilo gula dalam air kopi ni? Tak boleh. 30 sen dan 1 kilo tu, 1 kilo gula tu boleh buat 100 gelas air kopi. Betul. Jadi 30 sen kena bagi dengan 100. 0.0003 sen. Duit itu tidak ada di Malaysia sebab duit di Malaysia paling kecil 1 sen. Jadi mereka mengambil kesempatan daripada kesempitan orang-orang macam ini. Sekali lagi, sumbat mereka dalam penjara menggunakan akta saya bayangkan kawalan harga dan anti pencatutan. Saya bayangkan lokap penuh itu. Wah, lokap akan penuh. Isu juga tu. Banyak kedai. Bajet perlu untuk pembinaan lokap lah lepas ni. Okey, saya seorang pemanggil talian. Hello. Halo. Siapa di talian? Halo. Hello, ya, siapa di talian? Saya Syafi'i bin Nordin. Encik Syafi'i daripada mana, Syafi'i? Encik Syafi'i. Okey, silakan. Okey, saya nak memberikan sedikit pandangan tentang pelaksanaan GST. Okey, baru-baru ini kita dihebohkan di media tentang agensi pelaksana yang melaksanakan GST, iaitu pihak custom sendiri, yang terpalit dengan isu rasuah dan juga ada beberapa penangkapan terhadap pegawai tertentu yang dianggap sebagai orang kata menjadi dalam isu-isu cukai yang sepatutnya dibayar kepada kerajaan. Jadi bila kita laksanakan GST nanti, bagaimanakah dari segi pelaksanaan ataupun pemantauan yang boleh dilakukan oleh pihak custom sendiri dalam kita nak memastikan bahawa tidak ada unsur-unsur rasuah. Orang cerita harga minyak, dia cerita GST. Pelarian cukai ini dilaksanakan. Okey, Cik Syafi'i. Cik Syafi'i. Cik Syafi'i. Orang cerita harga minyak, dia cerita pasal GST. Dia nampak ranking ke atas sekali tu, Datuk. GST belakang tu. Ginilah ya. Custom yang ditangkap itu kami tidak dapat memaafkan kalau mereka bersalah. Satu, saya nak maklum siasatan harus dibuat kepada Cik Syafi'i, mereka belum didapati bersalah. Itu satu perkara ya. Dan pada satu tahun dulu, tahun 2010 tak silap saya, ada lebih kurang 33 orang ditangkap custom, masuk muka depan semua surat khabar. Lepas itu seorang pun tak didapati bersalah. Dan satu lagi, baru-baru ini 22 pegawai custom itu, saya tidak memaafkan mereka. Kerajaan tidak memaafkan mereka. Rakyat tidak memaafkan mereka kalau mereka didapati bersalah. Namun mereka itu hanya 0.1% daripada 13,000 kaki tangan custom yang ada dalam seluruh Malaysia ini. Di satu kain putih yang besar, ada 2-3 tompok kecil. Jangan kita kata kain itu berwarna hitam. Kain itu adalah kain putih yang besar, ada 2-3 tompok hitam. Tetapi kain putih yang besar itu masih lagi luas besarnya. Bahkan dalam kalau kita memahami... Kenapa suami terpegun? Datuk bermadah dalam menjawab tu dia. Jarang-jarang kami bermadah dalam rancangan ni, Datuk. Kenapa? Kami sangkakan boleh tegas saja. Tapi saya memahami concern, keprihatinan Cik Syafi'i itu. Cuma GST akan menambahkan ketelusan kerana sistem akan membuatkan kita tidak deal dengan pegawai-pegawai. Ini yang saya hairan dengan pembangkang ni. Saya hairan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya hairan dengan Rafizi, saya hairan dengan pemimpin-pemimpin pembangkang yang tak faham-faham GST. Tapi mereka menawarkan CGT sebagai satu alternatif. Satu lagi mereka tak faham pula CGT. Dan mereka tidak faham SST. Maka saya ingin mengambil kesempatan di sini nak cerita apa SST, apa CGT apa versus GST. Dan juga ini babak kedua ni campur SST. Itu CGT campur SST. Tak, maksudnya hujah pembangkang adalah mak saya tak faham. Mak saya dah tak faham, tak faham. Sebelum tu di luar sana yang menonton rancangan ni 300,000 orang.
Lebih 400. Oleh kerana kita terlalu begini, style muda, saya rasa 500,000 malah ni. Apa pun, nadanya sama seperti apa yang ingin saya bawakan. Kita bawakan sekejap. Penonton kita membaca internet, Datuk. Oh, nampak tu. Pembangkang tidak faham CGT, Ahmad Maslan. Hebat. Jadi kalau katanya pembangkang tidak faham, jadi rakyat juga masih tidak faham. Datuk, jadi penjelasan diperlukan pada malam ini. Mengapa CGT tidak praktikal? Saya kena terangkan 3. Pertama, SST. Kedua, GST. Ketiga, CGT. Boleh. Silakan. Datuk saya bagi 5 minit cukup. 5 minit. 5 minit? Sebab saya nak tanya soalan lagi. Okey. SST ini Sales and Services Tax, iaitu cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan. Yang telah pun dibayar oleh rakyat seluruh Malaysia, tapi pembangkang tak sebut perkara ini. Mereka tidak akan sebut selama ini kita sudah membayar cukai 5%, 6%, 10%. Tidak ada sepatah pun daripada pembangkang di luar sana mengatakan bahawa sekarang rakyat sedang membayar cukai. Maka saya ingin menyatakan bahawa SST itu menyebabkan rakyat sekarang sedang membayar cukai. 5% makanan diproses. Semua makanan diproses itu dikutip oleh custom 5%. Apa contoh? Maggi, Mami, Ajinomoto, apa lagi contoh biskut dan perkara seumpamanya aiskrim, 5% dikutip di kilang-kilang itu, tetapi kilang tidak menyerap 5% itu. Kosnya dipindah kepada pemborong, kosnya dipindah kepada pekedai, kosnya itu dipindah kepada pengguna, 5 jadi 8%. Lepas itu ada lagi kumpulan barang 10%. Apa dia? Pakaian kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki 10%. Apa lagi? Perabot di rumah-rumah kita, alat elektrik di rumah-rumah kita, kereta yang kita pakai itu ada 10%. Dikutip oleh custom di kilang-kilang perabot, di kilang-kilang barangan elektrik, di kilang-kilang pinggan mangkuk. Kilang itu tidak menyerap kos itu, dipindah kepada pemborong, dipindah kepada pekedai, dipindah kepada pengguna. 10 jadi 15 hingga 18. Kalau RM10 jadi RM15, RM18. Yang RM5 tadi jadi RM8. Kita nak hentikan 5 jadi 8 ini supaya hanya jadi 6. Namanya GST. Turunlah maksudnya. 5% yang kesannya 8% itu turun jadi 6. Namanya GST. Daripada SST kepada GST 6. Kita ingin turunkan 10% yang jadi 15 ke 18% itu turun jadi 6. Kenapa pembangkang tidak mahu 18 turun jadi 6? Kenapa pembangkang tak mahu 8 turun jadi 6? Mereka ingin menyusahkan rakyat. Ini dia satu perkara. Kita tidak mahu menyusahkan rakyat dengan GST, itu sebab kita bagi semua banyak barangan keperluan rakyat ini 0% GST. Saya ada soalan, Datuk. Tapi dalam jumlah-jumlah barang yang dinamakan itu, 354 jenis barang dan perkhidmatan akan mengalami kenaikan harga tidak melebihi 5.8%. Itu bukan barang. Itu bukan barang yang digunakan hari-hari oleh mereka yang berpendapatan rendah. Itu satu perkara, Suhaimi. Itu barang-barang yang digunakan oleh mereka yang berpendapatan tinggi dan tinggi. Orang kaya punya barang, Suhaimi. Kerana barang itu tidak zero rated, tidak exempted. Kerana barang itu digunakan oleh orang-orang yang punya uang untuk membelinya. Majoriti pada barang-barang itu. Barang-barang yang orang sederhana, rendah dan rendah. 0% Penonton GST. perlukan contoh barang yang tidak digunakan oleh, yang Datuk kata, barang-barang itu adalah barang-barang yang dipakai oleh orang yang berada. Ya, antara contoh-contoh ialah barang-barang yang seumpama aksesoris yang tertentu. Barangan elektrik? Barangan elektrik kebanyakannya itu 10 jadi 6. Ya? 10 jadi 6. Sebelum ini pun 10 dah. Ya. Setengahnya 10/5, setengahnya 5/6. Ya. Sebelum ini 10, sekarang ini turun jadi 6. Ya? Itu satu perkara. Saya cuba memecah-kacirkan. Sekejap. Satu perkara ialah barang-barang yang diguna. Barang-barang yang diguna oleh orang ramai apa dia? Yang oleh orang pendapatan sederhana rendah dan rendah apa dia barang-barang itu? Beras tak ada GST, gandum, tepung tak ada GST, gula tak ada GST, garam tak ada GST, segala jenis sayuran tidak ada GST, segala jenis ulaman tak ada GST, segala jenis daging tak ada GST, segala jenis telur tak ada GST, segala jenis air pipe tak ada GST. Ya, kemudian kita naikkan daripada 200 pada 300 untuk elektrik, tidak ada GST, 70% daripada rumah orang kampung. Apa lagi yang tidak ada GST? Roti tak ada GST, kopi tak kena GST, Milo tak kena GST, teh tak kena GST. Apa lagi? Susu bayi tak kena GST. Barang-barang itu diguna oleh rakyat biasa tiap-tiap hari, tak kena GST. Jangan risau tentang perkara itu. Baik, Datuk, kita ada banyak senarai nak sebut. Kenapa kita nak laksanakan GST? Satu lagi, kenapa kita nak laksanakan GST? Kita berehat seketika, Datuk. Berehat lagi? Berehat seketika, Datuk. Saya tak perlu rehat sebenarnya. Biarlah, apa pun kita biar dia bertelagak ke sana. Masih sikit pun nak rehat. Apa yang penting juga sebenarnya
katanya saya, dari segi kaji sendiri bajet 2015, strategi yang paling meninggalkan kesan kepada rakyat adalah mengenai strategi yang ke-7, mensejahtera rakyat. Tapi kalau kita lihat strategi yang tidak meninggalkan kesan, antara ada dua saya iaitu strategi yang ke-5 memartabat peranan wanita, dan di sinilah duduk letaknya GST, iaitu memantap takbir urus fiskal. Pening Datuk. Saya pening. 20 sen tadi tu tak selesai lagi dia. Kita rehat. Okey, lepas ni kita berehat kembali selepas ini. Balik dah. Belum lagi nak balik saya. Maksudnya nak balik. Kena GST tu ingat nak balik. Keadaan makin panas. Kalau bukan kerana protokol, saya dah buka dah jaket ni. Boleh buka je. Tadi kita masih bercakap tentang SST, GST. Dr. Sajid Gill, bukan main-main, bukan calon orang. Katanya sekarang ni, dengan penerangan yang diberikan oleh Datuk tadi, katanya rakyat semakin keliru dah dengan penerangan GST. Apa pun kita hold dulu, kerana ada seorang pemanggil dari Batu Pahat. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Arif ya? Ya, saya. Batu Pahat Johor atau Batu Pahat Johor? Okey, silakan. Batu Pahat kat mana, Cik Arif? Batu Pahat dekat bandar. Bandar tu besar. Saya nak nama jalan. Saya orang Batu Pahat, jangan tipu. Bukan sepupu saya ni ke ni? Bukan sepupu. Saya tak ada nama sepupu Abang Arif. Saya dekat Sempang 5 ni. Sempang 5. Okey, silakan. Pandangan atau soalan? Okey, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Tak ada. Saya nak cadangkan sedikit tentang subsidi minyak tu. Okey, pertama kali saya nak beritahu, saya ni pengusaha transport tentang lori. Okey, sekarang ni masalahnya sekarang ni cadangan saya lah. Cadangan saya ni kalau boleh subsidi tahun depan tu terus dihapuskan terus. Tahun depan. Alasannya Cik Arif dihapuskan terus. Alasannya Cik Arif, ringkaskan. Tapi ada satu strategi saya. Okey. Pertama, macam ringkaskan, saya syarikat kecil, okey. Sebelum ni dulu kerajaan pernah bagi subsidi mengikut kota-kota dia, macam 1000 liter berapa gitu kan. Okey. Dulu dia bagi under berapa jumlah kenderaan tu. Tapi saya cadangkan kalau macam satu company tu, kalau dia ada 100 lori sekalipun, kita tetapkan dia pada satu tahap liternya berapa, 1000 liter ke apakah, dengan subsidi tertentulah. Okey, baik. Selepas tu ikut normal harga price betul, langsung tak ada subsidi langsung. Tentang lagi susah nak kawal tentang okeylah tu. Baik. Okey, kita memahami. Ada kad IC. Baik. Kita dah ada chip sekarang. Okey. Seandainya tahun depan kita buat satu limit. Contohnya lah, bagi seorang yang 18 tahun ke atas, kita akan bagi contoh, kerajaan bagi subsidi setiap 1 bulan 100 liter saja dengan harga subsidi. Mungkin harga subsidi itu jumlahnya mungkin dah jadi RM2. Tetapi selepas 100 liter ataupun 50 liter tu, rakyat akan pakai. Okey, baik Cik Arif. Terima kasih. Baik Cik Arif, kita beri ruang kepada Datuk untuk menjawab. Terima kasih Cik Arif. Kita sedang memikirkan apakah mekanisme yang perlu. Mekanisme untuk diesel satu kaedah, mekanisme untuk petrol satu kaedah yang lain. Itulah jawapan saya pada saudara yang bertanya tadi. Doktor apa tadi yang keliru? Dr. Sajid Gill. Ya, kenapa dia keliru? Sebab kita tak selesai lagi membandingkan CGT dan GST. Itu belum kita bandingkan. Sekarang ini saya cuma nak banding SST dengan GST. Pembangkang ingin meneruskan SST. Pembangkang perlu faham apa itu SST yang kita guna sekarang, iaitu kadarnya 5% jadi 8% kerana ada cukai atas cukai, kadarnya 10% jadi 15 ke 18% kerana ada cukai atas cukai, GST tidak ada cukai atas cukai, 6% maka 6% lah. Dan GST tidak dikenakan pada ekspor. Kenapa pembangkang ingin meneruskan SST yang ada di dalam ekspor menyebabkan ekspor kita akan bertambah mahal? Ya, tetapi dengan GST ekspor kita akan lebih murah dan akan lebih mudah dipasarkan di peringkat dunia. Kenapa pembangkang ingin meneruskan SST yang melindungi the black economy ataupun the shadow economy ataupun the underground economy ataupun ekonomi gelap 30% ini? Negara-negara yang telah melaksanakan GST, ekonomi gelap ini turun daripada 10% ke 15%. Orang yang tidak bayar cukai, orang yang tipu cukai, orang yang lari cukai. Kenapa pembangkang ingin melindungi mereka ini dengan mengekalkan SST?
SST ini tidak telus. Kita sudah membayar 5 kepada 8% tapi kita tidak tahu. Kita sudah membayar 10 jadi 18% kita tidak tahu. Tetapi GST adalah cukai yang telus. Kita tahu 6% maka 6% lah yang dibayar oleh rakyat. Satu konsep yang amat penting. Cukai diambil daripada rakyat, dikutip daripada rakyat dengan kaedah yang cukup baik dan cukup manis, dengan cukup telus. Kita sebut di situ 6% maka 6% kita ambil, bukan macam sekarang kita ambil 18% tapi kita tidak beritahu rakyat. Kita ambil 5 jadi 8% tapi rakyat tidak tahu kerana cukai itu terselindung dengan sistem percukaian yang tidak cekap nama SST. Pada saat dan ketika ini saya cukup tidak faham kenapa pembangkang ingin meneruskan sistem cukai yang tidak cekap, yang tidak telus, yang tidak membantu ekspor, yang boleh melindungi apa yang dipanggil sebagai the black economy. Tetapi GST tidak ada perkara-perkara berlaku seumpama ini. Ini yang kita nak laksanakan GST. Takkan 160 negara dalam dunia silap. Ya. Ada 6 negara menarik balik GST. Tetapi mereka laksanakan kembali GST itu. Sampai sekarang mereka tak tarik-tarik kerana GST adalah sistem cukai yang lebih cekap, berkesan dan juga telus. Datuk bercakap soal CGT. Datuk bercakap soal keadilan. Hujah pembangkang CGT ini dikenakan kepada orang kaya. Orang kaya dah berapa kali kena cukai? Saya nak beritahu. Orang kaya yang pertama mereka kena cukai pendapatan. Orang kaya yang kedua mereka kena cukai syarikat. Orang kaya yang ketiga mereka kena SST. Ya, sudah 3 kali orang kaya kena. Orang yang kurang berada mereka tidak bayar cukai pendapatan. Orang yang kurang berada tidak kena cukai syarikat. Orang yang tidak berada tidak kena GST ataupun SST. Ya, GST itu utamanya orang yang tidak berada tidak kena. Datuk perhatian tentang orang kaya? Jadi orang kaya ni dah 3 kali kena. Orang kaya dah 3 kali kena, kenapa nak tambah 2 lagi? Pembangkang nak tambah lagi 2 kepada orang kaya. Dah 3 kena, dia nak tambah lagi 2. Orang kaya Islam dia kena zakat dah 4 kali ya. Dia nak tambah lagi apa dia? Iaitu CGT nak kena yang ke-6, yang kelima, yang ke-6 dia nak guna inheritance tax, cukai warisan. Nak kena 6 kali orang kaya. Berapa kali orang kaya nak kena cukai? Orang kaya dah mati pun mereka nak kenakan cukai. Iaitu cukai inheritance tax, cukai warisan. Dah mati, anak dia ada 5 orang, harta 5 juta, bagi 1 juta seorang. Ya, itu yang adil, itu sebab kita terlaksanakan cukai inheritance tax, cukai warisan yang ingin dikenakan oleh pembangkang. Ya. Orang kaya dah kena cukai-cukai yang saya sebut tadi, cukuplah. Kalau orang kaya begitu banyak kena cukai, mereka keluar daripada Malaysia. Kita ada 2, DDI, FDI. Domestic Direct Investment, iaitu pelaburan terus dalaman, dan FDI, iaitu pelaburan terus asing. DDI, FDI ini akan lari ke tempat lain. Kalau kita kenakan apa yang pembangkang nak buat, iaitu CGT. Namun CGT diamankan oleh negara maju, tidak menyaksikan capital flight. Itu negara maju. Negara maju. Malaysia baru nak menuju negara maju. Malaysia baru nak menuju negara maju, kita 6 tahun lagi baru sampai jadi negara maju. Tetapi GST juga dilaksanakan oleh negara mundur, negara yang sederhana tinggi dan negara yang bertapatan tinggi. Ya. Tetapi CGT negara maju ya buat, ya kita belum lagi jadi negara maju. Orang yang kaya di Malaysia ini belum berapa ramai lagi untuk kita cukai mereka beberapa kali. Kalau mereka keluar daripada negara ini, pelabur keluar daripada negara ini, seluruh ekonomi akan turun. Adakah itu yang pembangkang inginkan? Saya tanya kepada moderator. Saya tanya kepada Datuk, apakah bererti... Minum dulu. Okey, Datuk, kita minum dulu. Apakah bererti kalau itu visi hujahnya, menjelang kita menjadi negara berpendapatan tinggi, maka itulah waktunya sesuai untuk kita memperkenalkan CGT? Kemungkinan. Kita tidak menolak bahawa ia tidak akan dilaksanakan selama-lamanya. Kemungkinan. Tetapi kita sudah melaksanakan inheritance tax satu ketika dulu. Dan kita tidak dapat banyak pun sebab belum ramai lagi orang kaya pada ketika itu. Okey. Apa lagi soalan? Hujah daripada pihak pembangkang pengamalan CGT ini, Datuk, adalah ia akan terpakai kepada kelompok kaya. Datuk mengatakan orang kaya sudah dikenakan beberapa bentuk cukai yang lain. Tetapi mereka ini masih punya banyak lebihan kerana kita lihat dalam konteks Gini coefficient 0.431 sehingga sekarang menyaksikan jurang miskin kaya yang semakin melebar. Sedangkan per kapita kita juga mencecah $15,000 Amerika di satu peringkat. Kalau ini tidak dibetulkan, Datuk, maka CGT itu akan hanya terpakai kepada hanya 10% yang mewakili 77% kekayaan negara. Jadi pada saat dan ketika ini yang menjadi prioriti pertama negara kita ialah kita ingin meningkatkan pendapatan rakyat. Itu menjadi prioriti pertama. Oleh kerana itu, kita berikan pendidikan tinggi. Dengan pendidikan tinggi, maka rakyat akan gaji tinggi. Kalau mereka tidak dapat pendidikan tinggi, kita bagi kemahiran tinggi.
Dengan kemahiran tinggi seperti ada dalam bajet ini, mereka akan mendapat pendapatan tinggi. Kalau mereka terlepas juga kemahiran tinggi, maka kita jadikan mereka usahawan. Jadilah bangsa usahawan. Kerana bangsa usahawan akan jadi jutawan. Kerana bangsa usahawan akan menyerap segala kos-kos yang disebut di luar sana. 3 perkara untuk kita mencapai negara berpendapatan tinggi. Yang pertama, pendidikan tinggi, gaji tinggi. Yang kedua, kemahiran tinggi, gaji tinggi. Yang ketiga, jadilah usahawan. Itulah pesanan saya kepada ratusan ribu yang menonton pada saat dan ketika ini. Suhaimi dah berdiri balik, Datuk. Suhaimi dah pergi balik, saya cemas. Hilang suara pula. Saya hilang suara sekarang. Okey, apa pun nak tak nak. Sebelum tu Suhaimi, ekonomi keperluan rakyat. Ada 5 perkara rakyat perlu. Menangani kos sara hidup, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan perumahan, pendidikan dan kemahiran, dan satu lagi ialah kebajikan. 5 perkara ini dijawab dengan baik oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dalam pembentangan bajet. Dan jangan lupa, di Putrajaya akan diwujudkan sebuah pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar dalam dunia yang akan diuruskan oleh Yayasan Restu dan akan mencetak 1 juta Al-Quran dan kita agih-agihkan ke seluruh dunia. Alhamdulillah, syukur. Boleh saya tanyakan tentang ini, Datuk? Ya. Keberkesanannya dalam keadaan Arab Saudi mengedarkan Al-Quran secara percuma. Kita ingin menjadi negara yang dengan belanja hanya 30 juta. Apa justifikasinya dalam keadaan 30 juta peringkat awal? Dalam kedudukan apresiasi terhadap Quran itu lebih penting daripada percetakannya, Datuk. Ya. Kita akan menggunakan segala perkara yang melibatkan apresiasi, itu 1, melibatkan mushaf keindahan, 2, melibatkan pelbagai bahasa, 3, melibatkan juga Al-Quran digital dan sebagainya. Jadi ada banyak versinya yang belum lagi didedahkan pada umum. Tetapi hasrat Datuk Najib untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat percetakan kedua terbesar dalam dunia, hasrat yang amat mulia dan amat kita sanjung sekali. Daripada apa kita mula tadi, Suhaimi dah lupa dah. 20 sen sampai CGT, akhirnya Quran. Esok malam Datuk jadual ke mana, Datuk? Kenapa? Suhaimi nak undang lagi. Tak cukup. Memang tak cukup. Esok malam pada, Datuk? Tiap-tiap malam ada program. Tapi esok malam takkan saya nak datang lagi. Bagilah can pada menteri-menteri lain. Mereka dah jadi menteri. Saya hanyalah seorang timbalan menteri. Tapi sebenarnya kita perlukan juga sebenarnya Syed, sebab nak tak nak dalam tempoh 5 bulan 12 hari 2 jam GST akan dilaksanakan. Ya, terima kasih kerana kerajaan dah mewartakan pun barang-barang tu. Tapi dari segi barang-barang itu nanti, shopper guide kata Datuk Seni akan dikeluarkan pada Januari terlepas, Syed. Okey, terlepas pula. Datuk, itu rahsia rasmi. Inside information. Inside information, Datuk. Shoppers Guide Januari bukan rahsia. Bukan rahsia. Okey. Tapi adakah harga barang tu akan berubah juga selepas pelaksanaan GST? Itu kita akan sambung besok. Syed, kita tengok apa yang kita talian telefon pun tak apa. Besok. Jangan off handphone besok, Datuk. Jangan off handphone besok. Kita bahagian berikutnya. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji. Terima kasih 2S. Terima kasih SMSM. Saya penawar Suhaimi Muhammad. Saya AM. Datang lagi Datuk, insya-Allah kita berdebat lagi. Jemput saya akan datang lagi. Terima kasih kepada semua yang menonton daripada Perlis sampai ke Sabah. Terima kasih, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.